Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena lagi beberapa jam saja lagi kita akan menyambut akan membuat pilihan raya. Jadi kita akan bincang sedikit mengenai dari sudut fiqhnya, pilihan raya ini. Antaranya kita lihat konsep pilih pemimpin, ada tak dalam Quran dan juga hadis. Kemudian demokrasi dan juga pilihan raya. Kemudian kita lihat kriteria pemilihan pemimpin. Adakah wang deposit calon yang bertanding itu dianggap sebagai judi ataupun tidak? Kemudian mengundi itu wajib ataupun sebaliknya? Boleh ataupun tidak kita mengundi calon yang bukan Islam, yang bukan Muslim. Kita lihat perkara pertama mengenai pilihan raya. Ini adalah satu sistem yang dilakukan oleh warga negara. Yang tidak warga negara tidak termasuk. Warga negara bukan semua yang cukup syarat untuk mengundi. Dulu 21 tahun, sekarang 18 tahun. Sama ada di peringkat negeri ataupun parlimen. Pilihan raya dalam bahasa Arab dipanggil al-intikhab. Al-intikhab, yang memberi maksud adalah pilihan. Pilihan raya merupakan salah satu sistem amalan demokrasi di Malaysia kita ini. Jadi sekaligus menunjukkan pilihan raya ini sebenarnya memberi suara kebebasan kepada individu untuk bertanding sebagai calon. Kita lihat konsep pilihan raya itu sendiri dalam Quran dan juga hadis. Al-Quran dan juga hadis banyak paparkan kisah zaman Nabi SAW berkenaan memilih untuk sesuatu penentuan. Konsep pemilihan adalah salah satu cara untuk naikkan seseorang ataupun kita nak lantik seseorang. Dalam pilihan raya pun sama, kita nak naikkan dia, kita nak calonkan dia. Pentingnya ketaatan kepada ulil amri, pemimpin ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'allaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri, pemimpin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah memilih, wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Nabi Musa pun pilih antara kaum 70 orang yang terbaik di kalangan kaum dia untuk dibawa bermunajat ke Gunung Tursina. Itu antara yang dipilih oleh Nabi Musa. Kemudian kita lihat kisah pemilihan khalifah yang ketiga. Tuan-tuan, bila sebut tentang bagaimana Abu Bakar menjadi pemimpin khalifah, Saidina Umar, Osman dan juga Ali bin Abi Talib, setiap cara ini berbeza-beza. Tidak ada satu penentuan nas daripada Quran dan juga hadis. Ini menunjukkan ini adalah pelantikan pemimpin adalah satu ijtihad. Ijtihad ni maksudnya adalah satu pilihan, sama ada nak buat cara A, cara B ataupun cara C, terpulang. Malaikat Quran sebut cara pemilihan pemimpin adalah dengan cara A sahaja, tak boleh cara lain. Itu baru kita kena ikut. Tapi Quran tak sebut, sebab cara pelantikan Abu Bakar, Umar, Osman itu berbeza-beza. Kisah pemilihan khalifah yang ketiga iaitu Saidina Osman. Selepas kewafatan Saidina Umar radhiyallahu taala anhu, para sahabat iaitu ahli majlis syura, mereka berkumpul. Ahli majlis syura lebih kurang 6 orang kalau tak salah saya, menyatakan pandangan dalam memilih pengganti. Bukan semua sahabat, tidak. Antara ahli syura iaitu ahli kabinet dalam 6 orang aja dipilih
untuk tentukan siapakah khalifah selepas Sayyidina Umar, kerana dia dibunuh ketika sembahyang subuh, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika Sayyidina Umar menjadi imam solat fardu subuh, menjadi imam kepada sahabat-sahabat dia. Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, Zubair pilih Sayyidina Ali. Talha radhiyallahu ta'ala anhu pilih Osman. Sa'ad bin Ubadah dia pilih Abdul Rahman bin Auf. Maka terdapat 3 calon. Seorang pilih Ali, seorang pilih Osman, seorang lagi pilih Abdul Rahman bin Auf. Ada 3 calon yang dilantik dalam ahli kabinet syura tu. Maka hasil perbincangan selepas itu, Sayyidina Osman bin Affan dilantik untuk menjadi khalifah ketiga selepas Sayyidina Umar wafat kerana dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Peristiwa ini menunjukkan berlakunya pemilihan dan undian ke atas 3 calon. 3 calon ni mereka undi dan mereka berbincang, mereka lantik seorang untuk menjadi khalifah. Cara Sayyidina Umar berbeza, cara Abu Bakar juga berbeza. Walaupun tidak sama pilihan raya pada hari ini, berbeza, namun makna dari sudut bahasa iaitu memilih ada dinyatakan, memilih. Contohnya seorang pilih Sayyidina Osman, seorang pilih Abdul Rahman bin Auf, seorang pilih Sayyidina Ali. Sama pada zaman sekarang, memilih itu ada, memilih calon, memilih, memangkah orang ini, orang ini. Kemudian kita lihat, pilihan raya merupakan konsep dalam sistem demokrasi. Adakah demokrasi dan juga pilihan raya ini diharuskan oleh Islam? Demokrasi ini boleh ke tak boleh? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu taat kepada majoriti, maka mereka akan sesatkan kamu. Yang mana undi paling banyak, ikut dia, sesat. Kita tak boleh ikut yang, kalau majoriti yang betul tak apa, takut majoriti yang tak betul. Jadi sebenarnya untuk memahami perkataan demokrasi dalam pilihan raya ini, adakah diharuskan ataupun tidak, kita lihat apa yang telah disebut oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyatakan demokrasi menurut Islam sebagaimana yang telah dijalankan oleh negara-negara Islam bukanlah sebagaimana yang dibawa oleh negara barat. Demokrasi dia ada garis panduan dia untuk negara-negara Islam, tak sama seperti negara barat. Demokrasi yang menurut Islam adalah digunakan dalam sudut politik, iaitu memilih pemimpin, konsep menasihati amar ma'ruf nahi munkar, konsep mesyuarat ataupun syura. Ini semua adalah demokrasi yang menurut Islam. Ada juga demokrasi yang tak ikut Islam. Jadi justru itu demokrasi kita ini adalah demokrasi yang meletakkan Quran di hadapan, meletakkan nas Quran dan juga hadis di hadapan. Pilihan raya adalah satu ijtihadi. Berbeza dengan doktrin pihak barat dalam membawakan demokrasi yang menyerahkan kuasa mutlak kepada manusia sehingga melebihi syarak. Kalau kita tengok bagaimana barat bawa demokrasi, itu cara lain. Laki dengan laki pun boleh, yang penting setuju. Kita tidak sampai tahap begitulah. Kita syarak letakkan nombor 1. Ulama berselisih pendapat mengenai keharusan pilihan raya ini. Majoriti berpandangan adalah hukumnya harus, berdasarkan kaedah hukum asal bagi sesuatu perkara dalam konteks urusan keduniaan ini, hukumnya adalah harus selagi mana tidak datang nas Quran, teks Quran dan juga hadis yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap asal sesuatu perkara itu adalah harus. Jadi pilihan raya ini adalah urusan dunia, maka hukumnya harus. Yang penting adalah tujuannya melantik seorang pemimpin, itu tujuan dia. Bagaimana cara? Cara macam mana pun tak apa, yang penting matlamat. Kita punya visi adalah untuk melantik seorang pemimpin. Teknik, cara dia, misi dia bagaimana, terpulang. Pilihan raya umpama konsep bai'ah lah. Bai'ah ni janji setia, sumpah setia.
iaitu perjanjian ke atas pemimpin yang dilantik. Undian akan memilih calonnya yang dipersetujui untuk menjadi pemimpinnya. Sebab tu sebelum kita pilih pemimpin, kena tengok dulu, baca dulu, tengok dulu, dengar dulu, baru kita pangkah. Jangan tersalah pangkah. Takut tersalah pangkah, merana 5 tahun lagi tunggu. Kita kena berfikir panjang sebelum kita melakukan sesuatu. Elemen demokrasi dalam Islam ini dia meliputi beberapa aspek. Antaranya adalah syura. Syura ni maksudnya mesyuarat, perbincangan, discussion. Kemudian musawat. Musawat ini adalah sama rata. Sama rata, tidak ada kasta A, kasta B, tak ada. Kemudian adalah al-adl, keadilan. Itu demokrasi Islam. Dia bukan berat sebelah. Amanah, bukan parti amanah, amanah. Dan juga mas'uliyah, kepertanggungjawaban. Dan juga hurriyah, itu kebebasan. Inilah dipanggil demokrasi Islam. Tapi kalau demokrasi tak diberi kebebasan bersuara, itu bukan cara Islam. Siapa cakap tentang ni, esok hilang. Macam zaman siapa dulu, Soeharto ke Soekarno, cakap esok hilang. Diberi kebebasan untuk bersuara. Kemudian elemen demokrasi yang dipersetujui dalam sistem demokrasi barat ialah prinsip pengasingan kuasa. Antara demokrasi yang dipersetujui dalam sistem demokrasi barat akui demokrasi Islam ni, antaranya adalah pengasingan kuasa. Semana setiap manusia itu, setiap jawatan atau pangkat tu ada bidang kuasa masing-masing. Bukan dia dipegang semua sekali. Betul-betul dia duduk atas, semua dia daripada A sampai Z dia pegang. Tak. Ada bidang kuasa masing-masing. Ini yang barat akui. Kemudian yang keduanya adalah kebebasan badan kehakiman. Jangan dia di atas, badan hakim di bawah dia. Badan kehakiman kena asing. Dia tak ada kena-mengena dengan ahli politik, tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Dia bidang asing. Dia satu badan asing. Sistem politik dan organisasi, kedaulatan undang-undang diletakkan yang pertama lah, tidak kira siapa pun dia. Undang-undang nombor 1. Kemudian accountability ataupun ketelusan, kejujuran, amanah, kebebasan media dan juga hak politik. Jangan dia di atas, semua TV, radio semua dia yang kontrol. Kemudian bebas, hak politik ni bebas. Tak boleh kita nak wajibkan kepada orang A, orang B, pangkah ini, pangkah itu. Tidak, bebas. Jika diperhatikan, kedua sistem demokrasi dan juga Islam ada persamaan, namun terdapat perbezaan dalam falsafah dan amalannya. Demokrasi dan juga Islam itu ada kaitan lah. Tak boleh kita kata demokrasi itu lain, Islam itu lain. Tidak. Ada demokrasi yang Islam amalkan, ada demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Banyak catatan sirah dan sejarah menunjukkan umat Islam pernah gunakan teknik yang digunakan oleh bukan Islam. Maknanya kita kata demokrasi itu bukan Islam. Okey, kalau demokrasi bukan Islam, sebelum ini, sejarah sebelum ini menunjukkan ada beberapa perkara yang Islam amalkan, yang bukan Islam buat. Yang bukan amalan Islam tapi orang Islam buat pada zaman Nabi. Contohnya adalah pilihan ataupun cara terbaik untuk urusan dunia. Sebab pilihan raya urusan dunia, Nabi SAW memilih cara terbaik urusan dunia, iaitu bagaimana? Iaitu peperangan Khandaq, Nabi gali parit. Peperangan Khandaq, Nabi gali parit keliling supaya orang musuh tak dapat lompat. Parit besar, tak dapat lompat untuk pergi ke kawasan orang Islam. Parit yang besar, yang terpisah daripada musuh. Gali parit ini Islam ajar ke? Tidak. Ini adalah kebiasaan orang-orang Farsi. Ini strategi peperangan Farsi dalam skill peperangan mereka lah. Kemudian wang dinar, wang dirham dalam sistem kewangan. Sedangkan ini semua adalah daripada Rum dan juga Farsi. Tapi kita amalkan. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di zaman pemerintahannya tubuhkan sistem jabatan bagi melicinkan pentadbiran sebagaimana kesemua tersebut
tidak dilarang dan tidak bercanggah dengan syarak. Banyak lagi. Zaman Sayyidina Umar dia buat penjara, zaman Nabi tak ada penjara. Ada jabatan atau dipanggil maktab, jabatan ini, jabatan ini, jabatan ni, jabatan ni. Itu semua Sayyidina Umar buat. Sedangkan perkara ini tak ada pada zaman Nabi. Tiada dalil yang menghadkan atau mengkhususkan sesuatu cara dalam pemilihan pemimpin. Seperti mana awal-awal saya bagi tahu tadi, bila tidak ada dalil, bergantung kepada ijtihad di kalangan ulama, maka cara kita adalah cara demokrasi. Kemudian kita lihat nak pilih pemimpin yang macam mana. Perkara yang pertama, kita lihat hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Idza dhuyyatil amanah fantadhiri sa'ah." Apabila disia-siakan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Sahabat tanya, macam mana yang disia-siakan amanah? Idza usnidal amru ila ghairi ahli, bila mana diberikan jawatan kepada bukan ahli dia, tak ada kelayakan. Fantadhiri sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Sebab dalam pilihan raya ini diperlukan dua. Satu dipanggil tamkin, kekuatan ataupun kelayakan, keahlian. Kalau dia buta, dia cacat, dia bisu, ataupun dia jantung pun ada, kencing manis ada, semua ada, padahal urusan negara banyak, urusan appointment hospital lagi banyak daripada dia masuk ke dalam office. Jadi sebab itu kelayakan ataupun kemampuan dia ada. Dan yang keduanya adalah al-amin, iaitu accountability, amanah, jujur, telus. Itu adalah dua perkara yang mesti seiring dalam menjadi pemimpin. Ma min abdin, pilih yang tidak menipu dan tidak memakan harta rakyat. Kerana dalam hadis sahih Muslim menyebutkan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk jaga rakyat, sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, Allah Ta'ala haramkan bagi dia syurga. Dia ambil kesempatan lah. Sebab tu jadi pemimpin, dia ambil kesempatan, sementara cukup 5 tahun akan datang, pulun sehabis mungkin. Apa yang boleh pulun, dia pulun. Takut tak sampai 5 tahun. Takut tak sampai 5 tahun, guling pula. Kita lihat contoh yang menjaga harta rakyat ini. Suatu hari datanglah seorang utusan dari salah satu daerah kepada beliau. Utusan itu sampai di hadapan pintu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan malam menjelang. Setelah mengetuk pintu, seorang penjaga menyambutnya. Utusan itu pun mengatakan, beritahu Amirul Mukminin bahawa yang datang adalah utusan gubernurnya. Penjaga itu masuk untuk beritahu Umar, wahai Umar Abdul Aziz, pada ketika dia baru hampir saja nak tidur, Umar pun duduk dan berkata, izinkan dia masuk. Maka utusan itu masuk dan Umar memerintahkan untuk menyalakan lilin yang besar. Umar bertanya kepada utusan tersebut tentang keadaan penduduk kota, kaum muslimin di sana, bagaimana perilaku gubernur di sana, okey ke tak okey, bagaimana harga-harga barang naik ke tidak, anak-anak semua bagaimana, Ibnu Sabil, orang-orang miskin, bagaimana di sana, apakah hak mereka sudah ditunaikan, apakah ada yang mengadu atau membuat aduan kepada kamu. Utusan itu pun menyampaikan segala yang diketahuinya tentang kota tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Tak ada sesuatu pun yang disembunyikannya. Semua pertanyaan Umar dijawab lengkap oleh utusan Umar Abdul Aziz tersebut. Ketika semua pertanyaan Umar telah selesai dijawab, utusan itu pun balik bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, bagaimana keadaan diri kamu, badan kamu, keluarga kamu, pegawai-pegawai kamu, staf kamu semua bagaimana? Umar kemudian dengan serta-merta tiup, padamkan lilin yang besar tadi.
Dia padamkan lilin yang besar. Dia kata, wahai pelayan, nyalakan lampu. Lilin tadi padam. Lalu dinyalakan sebuah lampu kecil yang hampir-hampir tidak menerangi ruangan kerana cahaya yang teramat kecil. Tadi lampu daripada duit kerajaannya, lilin besar, nampak jelas. Ini lampu kecil. Itu bukan kerajaannya sendiri punya. Sebab apa? Dia dah ubah topik. Dia dah tanya benda lain. Tanya keluarga Omar, Saidina Omar, Omar Abdul Aziz, bagaimana staf kamu semua okey ke tak, ke ada apa-apa masalah. Dia dah ubah topik. Pada ketika itu ditanya peribadi, maka lilin pun tukar. Sampai tahap begitulah. Mungkin kita sampai tahap ni makin payahlah. Yang penting jangan makan harta rakyat je. Itu yang paling penting. Jangan salah guna kuasa. Kemudian kita tengok, adakah benar pilihan raya ini haram kerana ia adalah judi. Sebab setiap yang masuk tu kena letak duit. Dipanggil macam duit pertaruhan lah. Duit berapa ribu sekarang satu calon masuk? 10, bukan 15. 10. Dulu 5. Dulu 5. Dulu tak salah saya 5 tu. Sekarang dah 10 Jadi kalau ada 3 parti, 4 parti, 5 parti, dah ada 50,000. Letak duit 10. Dah macam judi. Adakah judi ataupun tidak? Setiap calon diwajibkan memberi wang deposit. Seperti wang taruhan lah. Seperti, tapi bukan wang taruhan. Apa tujuan dia untuk letak wang deposit tersebut? Tujuan dia supaya tak lompat parti ataupun tidak tarik jadi sesuka hati. Jangan hari ni daftar, 2 jam sebelum nak mengundi dia tarik diri. Jadi dia main-main pula. Jadi bila letak duit ni, baru dia ada komitmen sikit lah. Benda tu bukan main-main. Kemudian wang deposit akan dikembalikan, bukan akan diambil, tidak, akan dikembalikan. Itu pun ada syarat-syarat pilihan raya lah. Kalau yang sokongnya 10 orang, memang tak dapat lah. 10 orang yang sokong dia, bukan 10%, 10 orang memang tak dapat. Jadi wang deposit ini tidak akan dikembalikan jika calon melanggar undang-undang pilihan raya ataupun dia kalah. Kalah tu maksud apa? Kalah yang tak dapat minimum 12.5%. Kurang daripada tu, memang hangus lah duit tu. Hangus. Jadi maksudnya orang nak masuk mengundi ni bukan suka-suka. Pastikan dia ada influencer lah. Iaitu pengaruh dia. Orang boleh orang suka cakap dia. Dia pandai ambil hati orang lah. Kalau jenis senyap, tak pandai cakap, duit pun tak ada, itu lebih baik tak payah jadi wakil rakyat lah. Bukan tak payah jadi wakil rakyat, tak perlu calonkan diri. Jadi dia bukan macam duit judi. Duit judi ni, orang A, orang B, orang C, mereka bertanding, mereka letak 10,000 bertanding. Siapa menang, dia ambil semua duit dia. Itu baru judi. Kalau masing-masing dapat balik duit, tapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan lah, itu bukan judi. Bahkan itu dipanggil ju'a lah. Dapat balik duit tu. Namun realitinya, calon yang menang pertandingan pilihan raya tidak mendapat wang deposit dari calon yang kalah. Siapa yang menang menjadi wakil rakyat, dia menang, maka dia dapat duit dia lah. Duit orang lain dia takkan dapat. Duit calon lain takkan dapat. Oleh itu wang taruhan, kad wang taruhan ni nampak sangat haram. Sebab dia bertaruh. Kita tak panggil lah wang taruhan, kita panggil wang deposit. Lebih bersopan sikit lah. Walaupun sebenarnya dari sudut term je, sebenarnya itu adalah bukan judi. Mengundi ni wajib ataupun tak? Sunat ke, makruh ke, apa? Ataupun tak perlu mengundi lah, sebab jauh kena balik kampung. Ataupun tak perlu mengundi, saya seorang aja pun, bukan boleh jajah apa-apa pun. Jadi di sini Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna menyebutkan, mengundi adalah hak bagi semua warga negara dan kewajipan yang mesti dilaksanakan. Yang keduanya, Hasan Al-Banna kata apa? Undian dalam pilihan raya merupakan salah satu penyaksian yang terbesar selain di padang mahsyar nanti. Di satu persaksian.
Ini dikuatkan lagi dengan fatwa Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, dan juga Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, berkenaan dengan undian adalah wajib kerana ia merupakan satu penyaksian. Undian ni wajib sebab dia satu penyaksian. Sebab apa kita lantik, kita pangkah dia? Sebab kita bersaksi dia orang baik, dia orang yang boleh pimpin rakyat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahawa sesiapa yang memberikan saksi, iaitu memberikan undian, memangkah kepada seseorang yang tidak soleh, bahawa lelaki tersebut adalah soleh, layak menjadi pemimpin, maka ia sungguhnya orang yang memberikan undi tersebut telah melakukan dosa dan kesalahan berdasarkan firman Allah Ta'ala, jauhilah kekotoran syirik dan perkataan yang dusta. Jangan pula orang yang soleh tak nak pangkah orang yang tak soleh, itu berdosa lah. Sebab kita beri persaksian yang tidak benar. Sesiapa yang mengundi seorang calon kerana kepentingan peribadi, contohnya sebab kroni dia ni, sebab sahabat baik dia, walaupun banyak kes, tak habis-habis kes, tapi sebab kawan baik punya pasal, undi juga. Ataupun sebab jiran rumah dia, ataupun abang dia, undi jugalah, walaupun tercalit pelbagai isu dekat dia, tak apa. Adakah boleh? Tidak. Bila mana dia pangkah juga orang tersebut, ini menunjukkan telah melanggar konsep persaksian. Sebab saksi dia kena saksi benda yang betul, tak boleh dah tahu salah saksi juga. Sebab saksi menjadi, kita bersaksi untuk dia jadi pemimpin. Pilihan raya adalah untuk memilih calon yang mewakili parti. Itu pilihan raya, untuk memilih calon yang mewakili parti. Sudah menjadi lumrah lah bila mana sebut pilihan raya, tak terlepas daripada apa? Daripada berkempen dan juga hadiah. Itu pasti. Hadiah pasti akan diberikan. Tak kira lah hadiah berbentuk wang ke, tak pernah-pernah bagi duit, tiba-tiba datang bagi duit. Tak pernah-pernah repair motor, tiba-tiba repair motor. Tak pernah makan kedai kopi warung, tiba-tiba minum kedai kopi. Itu semua itu menjadi lumrah. Bukan selalu, 5 tahun sekali je. Hadiah adalah bentuk wang ataupun barang. Ini menjadi satu lumrah lah. Jika sumber hadiah daripada wang kerajaan, itu namanya pecah amanah ataupun rasuah. Kerajaan bagi dia duit, sepatutnya untuk kemaslahatan rakyat. Tengok rakyat miskin mana tempat kawasan yang miskin, bantu. Bukan dia pergi bagi, yang mana berkempen untuk dia bagi duit. Bagi duit kerajaan, bukan duit dia. Duit dia tak apa. Kalau duit kerajaan tu tak dibenarkan. Jika dikeluarkan daripada wang parti atau wang persendirian, adakah rasuah ataupun tidak? Itu bukan rasuah lah. Itu memang duit parti punya. Rasuah ni kena faham apa itu rasuah. Apa-apa yang diberikan dengan tujuan memalsukan kebenaran ataupun fakta. Yang betul A, tapi terima juga sebab nak sebut B. Contohnya orang A pangkah A, B ni rasuah ni, sepatut pangkah B sebab dia bersih, tapi yang betulnya B disebabkan disompat dengan pelbagai hadiah wang ringgit. A itu mesti betul, terpaksa pangkah A sebab dapat macam-macam. Itu persaksian yang palsu, yang salah. Okey. Ciri-ciri dalam pemberian hadiah untuk mengundi. Kalau ada, ia adalah rasuah. Kalau tiada, ia bukan rasuah. Ciri-ciri dalam pemberian hadiah untuk mengundi. Maksudnya untuk mengundi ni beri hadiah. Kalau ada, itu adalah rasuah. Kalau tidak ada, itu bukan rasuah. Jika hadiah itu bukan dari dana kerajaan, maka tak disyaratkan apa-apalah. Mana individu dia bagi sebab dia banyak duit, dia bagi lah, tak apa. Ataupun duit parti dia bagi, boleh. Bagaimana jika diberikan dengan syarat undi parti atau calon tertentu? Boleh ataupun tidak? Beri hadiah, tapi syarat dah, RM200 ni bagi syarat pangkah A. Macam mana? Maka pemberian bukan lagi sebagai hadiah, tetapi dia membeli satu persaksian. Itu bukan hadiah lagi lah.
Itu nama dia beli kita. Dia bagi duit RM200. Ingat ke RM200 bagi hadiah tak apa. RM200 pangkah A. Jadi itu nama dia dibeli persaksian kita. Itu yang tidak dibenarkan. Sebab apa? Persaksian tak boleh dijual beli. Itu pilihan kita, bukan untuk dijual beli. Tadi ada orang call saya, dia call. Dia kata ni Muhammad Sulaiman ke? Saya kata semula saya kata ya, Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman tu adalah siapa? Saya punya ialah bapa saya. Jadi dia kata saya nak jemput ni. Tuan esok tuan nak datang bila? Pukul berapa? Saya bawa kereta siap sampai depan rumah. Pukul apa sebutnya? Wah, hebat. Last sekali dia kata apa? Jangan lupa pangkah ni pangkah A dia letak syarat. Di mana dia bagi kemudahan semua. Kalau dia bagi kemudahan tu bagus. Dia bagi kemudahan, tapi orang tu akan fikir sendiri dia nak undi mana, sebab itu pilihan dia. Tapi dia letakkan syarat hujung. Itu yang tak syok. Last sekali saya bagi tahu ayah saya sudah meninggal dunia. Okey, tak apa. Melantik pemimpin yang bukan Islam. Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Pendapat haram melantik pemimpin yang bukan Islam. Dalam ayat 28 surah Al-Imran, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayat ni sebenarnya kalau kita perhatikan, kita lihat dulu. Imam Al-Jassas dalam Ahkamul Quran dia kata apa? Dalam menafsirkan ayat 28 surah Al-Imran ni, iaitu dia berpendapat ayat 28 surah Al-Imran yang saya bacakan tadi adalah dalil pengharaman meminta bantuan bukan Muslim, bukan Islam, dan mempercayai orang bukan Islam, dan mereka tidak berhak memperolehi kekuasaan, iaitu wilayah, tak boleh jadi pemimpin ke atas orang Islam. Dan ahlu zimmah, orang kafir yang duduk bawah negara Islam macam Malaysia ini, tak boleh memegang jawatan dalam pengurusan harta dan juga kekuasaan. Itu Al-Jassas lah. Al-Jassas ni ulama dululah, dalam mazhab Hanafi. Al-Jassas itu pendapat yang dia kata haram. Tak boleh melantik orang bukan Islam, kontrol orang Islam. Pemimpin bukan Islam, rakyat Islam. Itu pendapat pertama. Yang pendapat yang kedua ini adalah pendapat ulama kontemporari, iaitu pendapat menyatakan harus melantik pemimpin yang bukan Islam. Contohnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam surah Al-Imran ayat yang sama, ayat 28. Sebenarnya turun ayat ini untuk orang Islam yang menjadikan orang Yahudi mempunyai niat yang jahat terhadap orang Islam. Orang Yahudi yang mana niat dia jahat untuk jatuhkan Islam, dan dia bersekongkol dengan orang jahat seperti itu yang tak dibenarkan. Jadi dalam isu kita pada hari ini, dalam tafsir Al-Munir dia sebut, sewaktu mentafsirkan ayat ini, beliau menegaskan tahaluf, kerjasama. Tahaluf ni kerjasama, kemuafakatan, kesepakatan, memberi kepercayaan pada perkara-perkara tertentu bersama bukan Muslim. Mana kita lantik dia sebagai pemimpin adalah diharuskan, mana atas dasar kerjasama, selagi mana mereka bukan dalam kalangan yang memusuhi agama Islam. Itu syarat dia lah. Jangan kita nak lantik yang bukan Islam sebagai pemimpin, hukumnya harus, tapi dengan syarat tengok dulu dia punya background dia sebelum ni macam mana. Jangan pula sebelum ni dia pernah kata orang Islam adalah pengganas, teroris. Itu kita jangan lantik dia. Tapi untuk dia sebelum ni dengan orang Islam tak ada masalah, orang Islam suka dengan dia, itu kita boleh lantik dia. Tapi prioriti untuk orang Islam lah. Kalau orang Islam ada yang baik macam dia, kalau orang Islam tak ada baik macam dia, kena ambil dia lah. Kemudian pendapat almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata golongan bukan Islam mempunyai hak untuk menjawat jawatan dalam negara, kecuali jawatan-jawatan yang lebih dominan unsur keagamaan. Itu memang khusus untuk orang Islam, seperti ketua negara, presiden ke Perdana Menteri ke. Kalau negara Islam kena orang Islam lah. Tak boleh kita letak Perdana Menteri Malaysia orang kafir. Itu memang syarat dia.
dalam perlembagaan. Kemudian panglima tentera itu semua orang Islam. Penghakiman, ketua hakim, antara orang Islam dan juga pengurusan zakat itu semua orang Islam pegang. Yang dominan ini adalah orang Islam pegang. Ada pun jawatan-jawatan selain daripada itu, hukumnya harus. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata harus. Orang bukan Islam menjawat jawatan sebagai pemimpin jika syarat-syarat kompetensi, iaitu ada kelayakan, ada keahlian, dia memang orang yang hebat dalam bidang tu, boleh, silakan. Orang yang ada integriti, sifat amanah, ketelusan, boleh, tak jadi masalah walaupun dia bukan Islam. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga turut berpandangan bahawa tiada masalah untuk melantik orang bukan Islam ini sebagai salah seorang timbalan presiden. Boleh. Presiden, Perdana Menteri orang Islam, timbalan orang kafir. Boleh. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata boleh. Terutamanya dia kata apa? Dalam isu ni, timbalan Perdana Menteri, timbalan presiden itu adalah orang bukan Islam, terutama bila mana berlaku di sebuah kawasan ataupun penduduknya yang majoritinya adalah orang-orang kafir, seperti Sudan, negara Islam tapi penduduknya majoriti bukan orang Islam. Apa kesimpulan yang kita boleh simpulkan di sini? Kesimpulan dia, tak ada dalil qat'i, dalil yang mu'tamad, dalil yang kata mesti wajib, ataupun dalil yang mengharamkan untuk dalil larangan yang mengharamkan untuk mengundi calon yang bukan Muslim. Itu tidak ada. Tidak ada dalil qat'i. Dalil qat'i ini maknanya jawapan dia A je, tak boleh B, tak boleh C. Tidak ada jawapan begitulah untuk melantik orang yang bukan Islam sebagai pemimpin. Ayat Quran yang kita baca tadi itu merujuk kepada kita lantik orang kafir, yang mana orang kafir sebagai pemimpin yang memusuhi Islam, itu tak boleh. Kalau tak memusuhi Islam tak apa. Golongan bukan Islam yang tidak bermusuh dengan Islam dan patuh kepada perlembagaan negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, maka larangan tersebut tidak terpakailah. Makna boleh. Hal ini termasuk dalam topik siasah syar'iyah. Itu dipanggil dalam pengajian di universiti pun ada dipanggil as-siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah, iaitu politik syarak. Okey. Kemudian kita lihat sedikit mengenai dengan kita sebutkan tadi rasuah. Rasuah ini kalau kita lihat dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dia kata pemberian untuk menumbuk rusuk ataupun dipanggil sebagai sogok ataupun suap. Pemberian seperti inilah pemberian yang dia banyak tentang definisi rasuah ni sebenarnya. Hadiah pun begitu. Hadiah ini banyak definisi dia. Bila memberi hadiah, maknanya satu penghargaan, tak mengharapkan pembalasan. Kalau kita beri hadiah mengharapkan pembalasan, itu dipanggil sebagai hibatus thawab. Itu satu term istilah dia lah. Rasuah pun banyak juga kategori dia sebenarnya. Cuma kita nak sentuh di sini mengenai dengan satu kisah yang kita boleh mengambil tauladan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Seorang anak perempuan Raja Rom nak beri hadiah kepada Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum ni? Ummu Kulsum bin Ali bin Abi Talib, yang merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri kepada Sayyidina Umar. Akan tetapi Sayyidina Umar ini sama sekali menolak dan melarang isteri dia Ummu Kulsum untuk menerima hadiah tersebut. Tak dibenarkan, tak boleh ambil hadiah tu. Sebab apa? Ummu Kulsum ini berstatus sebagai cucu Nabi, dan juga isteri kepada khalifah, isteri kepada presiden. Dia bimbang sekiranya hadiah tersebut ada unsur-unsur rasuah. Nampak Sayyidina Umar ini
pada zaman dia, anak perempuan Raja Rom nak bagi hadiah, bukan bagi hadiah kepada pemimpin, isteri pemimpin, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab takut, sebab dia isteri pemimpin, takut ada unsur-unsur rasuah. Sampai tahap begitu nak bagi hadiah pun tak dibenarkan. Berbeza sebahagian negara tu, sebahagian tempat isteri Perdana Menteri jadi millionaire, lebih daripada jawatan menteri lagi. Kemudian hadiah berunsurkan rasuah. Kita lihat pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dirakamkan dalam Fathul Bari, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni ashtahi at-tufah, dia teringin nak makan buah apple ni, tapi dekat rumah dia tak ada duit ataupun barang yang dia boleh ditukar untuk beli buah apple. Dia tak ada duit ataupun barang yang boleh ditukar untuk beli buah apple. Jadi Farad bin Muslim, dia kata kami pun menaikilah satu tunggangan bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba kami jumpa satu budak yang mana daripada kabilah Dir. Dia bawa berbakul-bakul buah apa nama? Apple. Berbakul-bakul. Bila berbakul-bakul ni macam kempen juga, kempen pilihan raya. Dia bawa berbakul-bakul. Jadi Fasham Mahas, Umar bin Abdul Aziz dia bawa kemudian bawa apple, dia letak balik. Kemudian aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, sebab apa buat begitu? La hajata li fi, aku tak nak, aku tak berhajat, tak perlu kepada buah tu. Faqultu alam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yaqbaluna al-hadiyah. Aku tanya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, Umar, mereka ambil hadiah, terima hadiah? Sebab budak ataupun kabilah dia tadi bawa berbakul-bakul, bawa. Umar bin Abdul Aziz lalu ambil satu je pun, ambil lah makan. Seolah-olah kalau bagi duit pun orang tu memang tak nak ambil sebab hadiah. Satu je. Bukan dia ambil satu bakul pun, kemungkinan ambil satu bakul pun orang tu bagi, sebab dia khalifah, dia pemimpin. Tapi masalahnya dia letak balik, dia tak nak walaupun sebiji. Kemudian Farad bin Muslim kata, Nabi pun terima hadiah, Abu Bakar pun terima hadiah, Umar pun terima hadiah. Wahai Umar bin Abdul Aziz, sebab apa kamu tak nak terima hadiah? Apa jawapan Umar bin Abdul Aziz? Dia kata, innaha liulaika hadiyah wa hiya lil ummal ba'dahum rashwah. Hadiah tu pada zaman mereka, pada zaman kita dipanggil rasuah. Sebab hati kita tak sesuci hati mereka. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada apa-apa, cukup setakat ni lah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, dan esok kita pangkah apa yang sepatutnya untuk kita lah, yang terbaik untuk kita, supaya kita mendapat pemimpin yang soleh, insya-Allah, yang akan menerujui negara kita menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, negara yang baik, insya-Allah taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.